Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata Kementerian Kesihatan akan menggunakan kit ujian pantas antigen dari Korea Selatan selepas didapati ia berkesan mengenal pasti jangkitan COVID-19. Apa yang menarik ialah sampel yang diperoleh daripada kit berkenaan tidak lagi perlu dihantar ke makmal untuk ujian dijalankan, sekaligus mengurangkan beban makmal saringan yang digunakan KKM selain mampu memberikan keputusan yang lebih cepat. Baik, bersama kami menerusi Skype ketika ini ialah Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM. Prof, terima kasih kerana bersama kami di Astro Awani. Selamat petang. Selamat petang, Prof. Terlebih dahulu sebenarnya kita nak fahami Rapid Antigen Test Kit ini dari Korea Selatan. Apa sebenarnya test kit ini dan perbezaannya dalam mengesan COVID-19 berbanding dengan ujian yang dijalankan di 43 makmal di seluruh negara ketika ini, Prof? Ya, terima kasih kepada Cynthia dan para penonton di sana ya. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah ikuti di dalam siaran Astro pada minggu lepas di mana wartawan telah melawat makmal kami di hospital ini. Our gold standard is still ataupun piawaian adalah RT-PCR ya yang dilakukan. Tetapi proses ini adalah proses yang agak rumit ya. Setelah sampel itu diambil, sampel itu dibawa ke makmal, kemudian menjalani proses-proses tertentu, termasuklah DNA extraction iaitu terpaksa dipecahkan, kemudian menggunakan enzim iaitu reverse transcriptase untuk amplify ya, memperbesarkan gene itu supaya ia dapat dibaca ya. Proses ini memakan masa selama lebih kurang 5 jam in total ya, termasuk registration of the sample dan sebagainya, dan kita uji semula dan perlu dilakukan di makmal-makmal tertentu di dalam negara. Now this new test, rapid test menggunakan antigen ini boleh memendekkan proses tersebut. Tidak perlu lagi sampel itu melalui proses-proses yang rumit begitu. Ia boleh dilakukan di point of the where the sample is taken, iaitu umpamanya kalau kita sampel itu diambil di KLIA, maka ujian itu boleh dilakukan di KLIA, hanya memerlukan satu biosafety cabinet dan keputusan boleh dapati dalam masa 30 minit sahaja, dan keputusan itu boleh dipercayai mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai sensitiviti sebanyak 84.4%. Itu yang saya fahami. Okey, Prof. Jadi ia akan menjadi lebih pantas dan kemungkinan boleh dilakukan secara besar-besaran ujian COVID-19. Tapi keberkesanannya bagaimana pula dari aspek sensitivity, accuracy, bagaimana? Ya, seperti mana yang telah dinyatakan tadi, mengikut ujian yang telah dibuatkan oleh pihak IMR, sensitivity yang telah dinyatakan adalah 84.4%, dan keberkesanannya kita kena mengambil kira faktor-faktor lain ya, impak yang diberikan kepada kesan ujian tersebut. Sebab apabila kita melihat tentang sesuatu ujian itu, kita tidak sahaja melihat tentang the test kit itself. Ya, seperti mana yang saya nyatakan tadi, prosesnya bermula daripada sampel itu diambil. Now, sampel itu perlu diambil di tempat yang betul ya. Orang yang mengambil itu perlu dilatih sebab dia mengambil melalui rongga hidung, rongga mulut, ke belakang tekak. Sekiranya sampel itu tidak mencukupi, maka you can have the best test kit in the world, you tidak dapat mengesan virus tersebut. Kita juga boleh melihat bila sampel itu diambil. Umpamanya kalau onset of the symptom tu, onset of the infection tu baru lagi, mungkin the viral load is very low. Ya, jadi dia mungkin sampel itu terlalu sedikit dan tidak dapat mengesan berbanding dengan kalau viral load itu besar. Kemudian kita lihat bagaimana sampel itu disimpan dan ditransport. Ya, kalau macam even RT-PCR pun, kalau transportation dia ada masalah, maka sampel itu akan rosak. Maka test kita yang bagus itu pun tidak dapat mengesan virus itu sebab sampel itu telah rosak. Kita juga kena melihat, apabila kita melihat keberkesanan, ketepatan sesuatu test itu,
bagaimana kita merekod, ya, the chain cannot be broken. Tak guna kita buat satu test apabila sistem merekod itu tidak baik. Bila kita sampel itu sampai ke makmal kita, the first thing we do, kita rekodkan, kita lihat siapa punya sampel A, sampel B, sampel C, daripada makmal mana, daripada pusat mana diterima dan sebagainya, sebab kita tidak mahu keputusan itu diberi kepada orang lain, ya. Test itu daripada patient A tetapi direkodkan sebagai patient B. That will be a disaster. So apabila kita melihat secara keseluruhannya, ada beberapa proses yang perlu diambil kira selain daripada sensitivity ataupun specificity sesuatu ujian itu. Okey Prof, dah bagi seseorang yang ingin mendapatkan ujian COVID-19 menggunakan kaedah baharu ni, rapid antigen test, adakah prosesnya sama seperti ujian RT-PCR iaitu menggunakan swab di rongga hidung dan juga tekak? Ya, prosesnya sama sahaja, ya. Untuk seseorang itu dia tidak expect kaedahnya berlainan sebab sampel perlu diambil dan sampel perlu diambil dengan kaedah yang sama iaitu melalui swab rongga hidung dan rongga mulut. Cuma kaedah mengujinya saja yang berbeza, iaitu boleh diuji di tempat yang sama, tidak perlu dibawa ke makmal lain dan boleh tak perlu menunggu lamalah, keputusan boleh dibuat. Dan juga kalau kita lihat perbezaannya juga, harganya lebih murah, ya. Saya difahamkan lebih kurang daripada RM50. I think they are negotiating for RM45 berbanding dengan test RT-PCR yang memakan belanja antara RM380 hingga RM600 setiap test. Okey Prof, salah satu cara untuk mengenal pasti lebih banyak kes COVID-19 sudah pasti ialah meningkatkan saringan dan ujian. Tetapi apabila kita ingin melakukan semakin banyak ujian saringan dengan lebih cepat, adakah ini berupaya mengurangkan peratusan ketepatan setiap keputusan Prof? Ya, satu soalan yang baik, ya. Sebenarnya apabila kita melakukan sebarang ujian, ya, tidak kira whether kita nak cepat ataupun lewat, standard piawaiannya perlu dipatuhi, ya. Ujian itu perlulah tepat, jelas dan tidak ada ragu-ragu tentang ketepatannya. Jadi the whole process is still the same. Kita melakukan ujian itu mengikut prosedur-prosedur protokol yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak agensi antarabangsa seperti WHO dan garis panduan yang diberikan oleh KKM. Makmal kami adalah makmal yang menerima akreditasi 15189, iaitu tidak diragui ketepatannya. Jadi tidak kira sampel itu banyak mana yang kita terima, akan dibuat melalui proses yang sama. Sebab itulah kita ada kekangan, ya, apabila kita ingin upscale jumlah test yang kita ingin buat sehari, kita cari makmal-makmal lain dan kita kembangkan kita punya kapasiti untuk buat tanpa mengurangkan sensitivity ataupun ketepatan test yang kita buat. So jawapan ringkasnya, tidak kira jumlahnya, kita kena pastikan yang standardnya dikekalkan. Prof, mungkin boleh kongsikan di Mahkamah Hospital Chancellor Tuanku Mufris sendiri, bagaimana bebanan kerja di Mahkamah ketika ini? Adakah sama seperti minggu lalu melihat kepada angka kes positif pun semakin menurun? Bagaimana Prof? Ya. Bebannya sebenarnya lebih banyak, ya. Kita diminta oleh pihak Kementerian Kesihatan juga untuk membantu clear the backlog. Pihak Datuk Ketua Pengarah juga mengatakan bahawa the aim is to target 16,500 test sehari. Jumlah positif kalau kita dapati kes yang dijumpai berkurangan, alhamdulillah, kita ucapkan syukur, bermakna kita harap bahawa itu adalah menunjukkan bahawa jumlah pesakit yang di luar sana yang dijangkiti ada berkurangan, tetapi test tidak akan berkurang, malah bertambah, ya. Daripada kapasiti kita bermula 192 test sehari, kita telah tingkatkan kepada 300 test sehari dan kita telah membantu Kementerian Kesihatan dalam masa 10 hari yang lepas melakukan lebih kurang 2,000 test ataupun lebih untuk Kementerian Kesihatan. So, the job out there untuk petugas-petugas makmal kami sebenarnya bertambah, bukannya berkurang. Okey Prof, apa kekangannya untuk ramp up testing, meningkatkan testing di Mahkamah Prof? Kekangan yang kita hadapi sebelum ini adalah untuk mendapatkan test kit, ya. Kita tahu test kit ini adalah satu macam goreng pisang panas, ya. Telah the new epicenter of the disease, ya. Kalau dulu di negeri China, now di Amerika Syarikat dan di Eropah.
banyak test kit yang kita mahukan itu, walaupun kita ada wang untuk membelinya, telah diverted ataupun dibawa ke negara-negara berikut. Jadi kita pada ketika itu menunggu test kit. Sekarang kita telah mendapat bekalan itu, alhamdulillah, dan kita akan melakukan test sebanyak yang mungkin yang mampu dilakukan. Tetapi seperti mana yang penonton-penonton telah dapat lihat pada minggu lepas, proses ini adalah proses yang agak rumit. Ya, kita perlu lakukan mengikut prosedur tertentu yang ada hadnya. Ya, kita terpaksa pecahkan virus itu, kita terpaksa amplify menggunakan enzim. Kita hanya melakukannya mengikut 45 test setiap batch. Maka itulah antara kekangan untuk kita naik pertingkatkan, because dia ada rate limiting step. Kalau dia memakan masa 5 jam, maka 5 jam lah. Kita tidak boleh kata kita pendekkan hingga 3 jam. Okey Prof, akhir sekali nak dapatkan pandangan Prof mengenai usaha menghasilkan vaksin COVID-19 yang sedang giat dijalankan di seluruh dunia termasuk Malaysia. Bagaimana Prof melihat kepada kapasiti dan juga kepakaran Malaysia dalam menyumbang kepada usaha antarabangsa ini? InsyaAllah, saya rasa di Malaysia ini ramai pakar-pakar di dalam bidang virologi dan bidang-bidang perubatan dan sebagainya, yang saya yakin kalau ada peluang untuk membantu, insya-Allah mereka ini akan tampil ke hadapan untuk sama-sama dengan rakan-rakan kita di peringkat antarabangsa, universiti terkemuka, untuk sama-sama melakukan kajian untuk menghasilkan vaksin ataupun ubat untuk menangani penyakit COVID-19 ini. Tetapi yang penting bagi saya, apabila kita mencari what we call the holy grail, ya, ataupun mencari satu vaksin yang pada ketika ini masih belum dijumpai, perlu ada kesejahteraan ataupun keadilan di sini. It's very important, ya, apabila kita mencari ubat-ubatan ini yang apabila perjumpaan itu dibuat, ya, it will be accessible and affordable untuk semua, ya. Kita melihat itu adalah antara Sustainable Development Goal of WHO, looking at accessible healthcare. Kita tidak mahu dimonopoli oleh mana-mana pihak tertentu ataupun negara-negara tertentu, yang mana negara-negara miskin ataupun mereka yang terpinggir itu tidak akan mendapat hasil daripada vaksin yang dijumpai kemudian. Baik. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Hanafiah, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM.